Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kelas dewasa orang asli Pribumi Kedah mampu membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan Pribumi Sabah melalui agenda pendidikan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman kata peserta Kedah juga mampu membantu meningkatkan pencapaian serta menggalakkan anak masing-masing untuk ke sekolah bagi mengurangkan masalah keciciran atau ponteng sekolah. Menurut Datuk Musa, walaupun peserta Kedap tidak memperoleh sijil untuk tujuan pekerjaan, namun mereka mendapat ilmu asas membaca, menulis dan mengira 3M sebagai motivasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Beliau berucap dalam Majlis Convocation kali kelima Kedap 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid. Sementara itu, para peserta yang ditemui menzahirkan rasa syukur dengan peluang seumpama yang mampu meningkatkan tahap kemahiran asas literasi mereka. Mula-mula kami takutlah sebab tidak pandai mengirakan. Ada sekolah pun bukan pandai sangat. Di situlah tapi bilang cikgu kami jangan takut, bukan juga susah sangat. Okay, selain daripada belajar mengira, membaca, mereka ada aktiviti macam kita ada aktiviti memasak. Selain itu kita ada aktiviti kesihatan macam bersukan. Lepas itu gotong royong. Belajar macam membaca, baca bahasa Inggeris, macam-macam belajarnya. Kami pun gembira juga lah, pasal dia cukup belajar sama kami kan. Kedap dilaksana di Sabah pada 2013 bertujuan memberi peluang kepada ibu bapa dalam kalangan murid orang asli dan pribumi menerima pendidikan secara formal di sekolah dalam kawasan masing-masing. Seramai 260 peserta menerima sijil tamat persekolahan dalam majlis tersebut. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dijangka akan melantik pembantu pelindung kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam kalangan warga sekolah bagi membantu pegawai pelindung di daerah-daerah untuk melaksanakan kewajipan sebagai pelindung ke atas kanak-kanak yang berisiko didera. Timbalan Menterinya Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata ketika ini pihaknya sedang dalam proses mengenal pasti kaedah-kaedah pelantikan pembantu pelindung berkenaan. Mungkin kita lantik daripada kalangan guru-guru besar ataupun guru-guru kaunseling di sekolah. Karena kita tengah menengok ini siapa yang layak, banyak cadangan-cadangan, siapa yang patut dilantik sebagai pembantu pelindung, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Jadi saya terfikir kerana ramai kanak-kanak kita berada di sekolah kan, jadi orang yang akan dapat melihat keadaan kanak-kanak ini yang dekat hampir setiap hari dengan kanak-kanak kecuali hujung minggu ialah guru-guru. Beliau ditemui media selepas merasmikan kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah-sekolah bijak Save and Protect Sekolah Kebangsaan SK Pekan Beaufort. Menurut Datuk Azizah, pembantu pelindung yang dilantik akan bertindak melaporkan kepada pegawai pelindung sekiranya terdapat risiko penderaan terhadap kanak-kanak yang seterusnya akan membawa kanak-kanak terbabit untuk tindakan lanjut seperti melaporkan kepada pihak polis, membuat pemeriksaan di hospital dan diletakkan di tempat perlindungan. Terdahulu ketika berucap pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah Muhammad Nur Wahab berkata sebanyak 971 kes berkaitan kanak-kanak direkodkan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Teks ucapannya dibacakan timbalannya Hajah Dayang Rugayah Awang Besar. Antara kes yang dilaporkan ialah pengabaian 141 kes, penderaan seksual 122, penderaan fizikal 42, kanak-kanak terlibat kesalahan jenayah 543, kes luar kawal 58, kanak-kanak yang terdedah bahaya moral 2 dan pelindungan segera 63 kes. Dalam majlis berasingan, Datuk Azizah menerima kunjungan daripada pengarah Jahins Haji Yusuf Abdul Abbas di Pejabat Parlimen Beaufort. Kunjungan bagi memaklumkan mengenai sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang akan diadakan di Beaufort pada 12 Disember depan. Lembaga Pelancongan Sabah STB kini memberi penekanan terhadap usaha memajukan sektor pelancongan luar bandar di negeri ini. Pengerusi STB Datuk Johnston Bangkuai berkata pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan industri pelancongan di luar bandar agar ia mampu menjana sumber pendapatan penduduk di kawasan itu yang berpotensi dibangunkan sebagai ekopelancongan. Kita sudah jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain
Thailand, Cambodia, Indonesia dalam usaha mempromosikan pelancongan luar bandar. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu dalam sidang media mengenai cabaran kembara Kiulu KAC 2016. Menurut Datuk John Easton, penganjuran KAC 2016, anjuran Persatuan Pelancongan Kiulu dengan kerjasama STB pada 4 Disember ini juga merupakan antara usaha mempromosikan kawasan Kiulu sebagai destinasi eko pelancongan global. Ini kerana penyertaan dari dalam dan luar negara dalam acara berkenaan akan memperkenalkan lagi keindahan kawasan Kiulu. Menurutnya, Kiulu kini terkenal dengan sungai di kawasan itu yang merupakan antara sungai terbersih di Malaysia termasuk aktiviti berakit. Jabatan Perhutanan Sabah bertekad untuk memastikan kawasan tanah lembap dan tapak ramsar di negeri ini terus terpelihara. Ini termasuk mengamalkan tadbir urus dengan lebih efektif dan efisien selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan ekosistem hutan dan habitat seimbang dengan pembangunan negara. Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Saim Manan berucap merasmikan persidangan Ramsar 2016 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Sam yang juga Ketua Konservator Sabah, persidangan ini yang masuk tahun kedua penganjurannya merupakan salah satu inisiatif bagi membuktikan kepekaan semua pihak dalam memelihara dan memulihara tapak Ramsar di Sabah. Katanya tapak Ramsar yang berkeluasan lebih 78,000 hektar meliputi kawasan Segama hingga kinabatangan itu telah dikenali sebagai kawasan tanah lembap yang terpelihara di peringkat antarabangsa. Justru pihaknya yakin menerusi persidangan tersebut, lebih banyak usaha konservasi dapat dilaksana pada masa akan datang. Persidangan selama 2 hari ini bertemakan tanah lembap untuk masa depan kita, kehidupan lestari disertai lebih 700 peserta. Terdapat segelintir pihak, khususnya penjawat awam yang masih kurang jelas tentang konsep sebenar persekitaran kerja berkualiti. Oleh itu, penganjuran seminar pemantapan pelaksanaan dan pensijilan juruaudit dalaman Ekosistem Kondusif Sektor Awam EXA 2016 yang julung kali diadakan bertujuan membangunkan juruaudit dalaman terlatih dan berkaliber serta memberi pemahaman berkaitan konsep EXA kepada peserta terbabit. Menurut Pengarah Wilayah Institut Tadbiran Awam Negeri Intan Sabah, Samsul Dolah, seminar EXA ini merupakan satu langkah proaktif ke arah penambahbaikan penyampaian sektor awam selaras dengan transformasi dalam perkhidmatan awam. Justru para peserta diberi pendedahan mengenai aspek-aspek yang perlu diberi perhatian oleh juruaudit dalaman seperti keselamatan pejabat, susun atur, pengurusan dan rekod-rekod terperingkat jabatan. Beliau berucap sempena majlis penutupan seminar berkenaan di kampus Intan Sabah, Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Asnimar Haji Sukardi berkata, matlamat utama seminar ini adalah untuk menyumbang kepada pewujudan persekitaran tempat kerja yang kondusif. Katanya selain memfokus kepada aspek kebersihan, aspek kekemasan dan keselamatan juga secara tidak langsung akan memberi nilai tambah kepada imej korporat sesebuah organisasi. Seramai 150 penjawat awam negeri Sabah menyertai seminar 2 hari ini. Seramai 49,581 orang mengunjungi Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kudat sepanjang tahun lalu. Jumlah itu dijangka meningkat tahun ini. Menurut Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah, Wong Vui Yin, Oktober tahun ini seramai 49,959 berkunjung dan menggunakan pelbagai perkhidmatan yang disediakan di perpustakaan berkenaan. Kalau berbanding dengan tahun lepas, dia lebih kurang 48,000. Ini telah meningkatkan sebanyak lebih kurang 2,000 setakat inilah. Wong menyatakan demikian kepada RTM selepas lawatan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datu Haja Jainab Haji Ahmad Aid ke Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kudat. Lawatan Datu Jainab bertujuan meninjau sendiri keadaan dan kemudahan di perpustakaan ini. Stigma masyarakat terhadap pendermaan organ selepas kematian perlu diperbetulkan. Ke arah itu, Hospital Besar Tawau akan mengadakan siri jerayawara promosi pendermaan organ peringkat negeri Sabah esok bagi menjelaskan kepada masyarakat mengenai isu-isu berkaitan pendermaan organ.
Menurut pengarahnya, Nurlima Arsad, program promosi tersebut dijalankan dengan kerjasama Pusat Sumber Transplant Nasional, Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Perbandaran Tawau. Program berkonsepkan kempen jalanan ini melibatkan beberapa duta yang dilantik terdiri daripada penjawat awam, agensi persekutuan selain kaki tangan hospital yang bertindak mendekati masyarakat di jalanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Tawau. Jelasnya selain Tawau, kempen promosi terbabit akan menjelajah ke daerah Kunak dan Semporna. Untuk rekod, seramai 16,000 pengekrar organ didaftarkan di negeri ini termasuk 1,000 di daerah Tawau. Tarikh 8 Oktober setiap tahun ditetapkan sebagai hari kempen promosi pendermaan organ. Nasib 7 orang penduduk yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Sembulan Tengah pada Jumaat lepas terus mendapat perhatian ramai, termasuk Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Permas Malaysia. Penduduk yang terjejas menyatakan rasa syukur atas sumbangan daripada Permas yang dapat membantu meneruskan kelangsungan hidup mereka. Ya, penyerahan sumbangan ini merupakan salah satu daripada aktiviti kami, majlis kami, di mana ianya Majlis Permas ini sentiasa membantu mana-mana bangsa yang terlibat di dalam bencana. Lebih-lebih lagi bangsa yang terlibat adalah di kalangan ahli kita, ahli Permas. Jadi dengan rasa ringan hati, dengan tangan kita punya ahli-ahli Permas memberi sumbangan kepada kita punya ahli-ahli yang terlibat di dalam mangsa kebakaran pada kali ini. Sementara itu, Pengerusi Permas Sabah, Norbaki Lamsari memberitahu Permas akan terus membantu masyarakat yang kurang bernasib baik, terutama penduduk terlibat bencana. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan berupa makanan asas dan wang tunai kepada penduduk terbabit di Sembulan, Kota Kinabalu. Sejak ditubuhkan 3 tahun lepas, Permas telah mencapai seramai 70 hingga 80,000 ahli di negeri Sabah. Dalam kebakaran pada pukul 2 petang itu, sebanyak 5 rumah papan musnah termasuk 3 buah kenderaan dan sebuah motosikal. Kumpulan AM Bank Berhad komited dalam menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri ini menerusi perkhidmatan dan produk yang ditawarkan bank berkenaan. Menurut Ketua Kumpulan Pemasaran dan Komunikasi Korporatnya, Syed Anwar Syed Ali, ke arah itu adalah penting untuk institusi berkenaan menjalin hubungan baik dengan semua pihak termasuk para media. Jelasnya kerjasama erat kedua-dua pihak akan membolehkan setiap program anjuran bank itu berjaya dan mencapai sasaran. Syed Anwar menyatakan demikian dalam ucapan ringkasnya semasa majlis M-Bank bersama media di Kota Kinabalu. Ia juga bersempena dengan perasmian cawangan baharu bank tersebut di Menara Hapseng Kota Kinabalu hari ini. Beliau juga berharap hasil dari pertemuan dalam majlis tersebut pelbagai kerjasama dapat dijalin dengan pengamal media pada masa hadapan. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 1.30 tengah hari ini, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat diadakan di Kampung Kasuapan, Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 2.30 petang berlangsung Majlis Perasmian Pesta Sukan antara Yayasan Se-Malaysia ke-12 di Menara Tun Mustapa, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 4 petang, Sabah Screen Fest Award Presentation Ceremony diadakan di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.